So kalau you masih ingat minggu lepas ke 2 minggu lepas kot yang saya suruh pakai Padlet tu. So kalau tengok kat sini ada berapa orang buat 1, 2, 3 4 5 6 7. Jadi tak semua yang buat. Jadi siapa yang buat ni dapat markah lah. Okay. Tambahan markah quiz lah. Saya tengok quiz saya tu boleh lah average mungkin dalam 60 lebih kot. Okay, 60% lah. Okay, dia buat semua quiz itu kan. Okay, so untuk kelas hari ini, so kita akan review balik lah berkenaan dengan maintenance. Okay. So kita tengok dulu chapter 1. Saya tak sempat cover hari tu. Actually video semua dah ada dah. Okay. Tuan Haji Amran dah buat sampai chapter 3 saya rasa video tu. Okay. So untuk hopefully lah you all boleh tengok video tersebut lah. Okay. Sebab saya ni first time ajar maintenance ni. Tuan Haji Amran tu dia dah lama ajar maintenance. So saya sebenarnya tak tahu nak ajar apa sebenarnya. Tapi maintenance ni suatu ilmu yang penting lah. Okay. Akan digunakan semasa awak bekerja nanti lah. Okay. Sebagai knowledge. Okay. Yang paling penting. Sebab yang paling dekat sekali dah subjek maintenance. Sebab dia related dengan field yang you all akan guna masa kerja lah. Kecuali kalau you kerja dekat kilang, site dan sebagainya lah. Okay, so dalam basic maintenance technology, apa yang you belajar, yang ni saya dah tahu. Okay, ni. So chapter 1 ni dia lebih kepada basic definition apa itu maintenance. Okay, dia punya history maintenance. Lepas tu kita tengok dia ada objektif dia. Okay, objektif maintenance untuk apa. So ada type of maintenance. Okay, industrial revolution dan juga maintenance inilah job description. Okay, job description, sorry. Description. Okay. So kalau you nampak semua ni, ni adalah contoh-contoh aktiviti maintenance lah. Okay. So dalam maintenance ni ada terbahagi kepada beberapa jenis. Okay. Satu ialah react down method. Apa ni? React down, react maintenance. Satu ialah proactive maintenance. Okay. Dalam proactive maintenance, dia terbahagi kepada dua lah. Dia sebenarnya banyak pecahan dia. Preventive, okay, predictive, corrective dan sebagainya lah. Okay. Apa nak masuk ni? Sekejap. Ada lagi nak masuk?
24 orang. Okey lagi. Itulah. Okay, so kenapa kita perlukan maintenance sebenarnya? Okay, so kalau you tengok gambar ni, okay, ni adalah antara contoh-contoh aktiviti maintenance lah. Okay, dia tak limited kepada industri sahaja. Okay, contoh di sekeliling awak lah, di sekeliling awak mesti ada equipment, kipas ke, aircon ke, okay. Semua benda, mesin, termasuk kita sendiri pun kita perlu buat maintenance lah, okay. Ada lagi nak masuk? Okay, berapa kali dah. Okay, jadi maintenance ni dia tak limited kepada mesin sajalah. Seperti yang awak nampak dalam gambar ni, orang buat baiki, buat cabling, layout sebagainya. Semua benda hidup ke, okay, pokok, haiwan dan sebagainya, kita perlukan maintenance activity. Macam, yalah, saya beritahu awak tu, aircon, kipas. Okay, kipas lama-lama kita tak cuci, dia akan jadi berhabuk lah. Begitu juga dengan aircon, so kita kena cuci, at least kita kena cuci filter dia lah, untuk pastikan dia beroperasi dalam keadaan yang optimum. Okay, so antara efek-efek sekiranya kita tidak buat maintenance activity, contohnya boleh tengok gambar ni, terbakar, short circuit, flash over dan sebagainya lah. So kalau tengok gambar ni, ni image daripada tomografi kamera sebenarnya. Jika tengok dia punya color, image dia ni, color merah ni, dia temperature very high, so ada leakage kat sini lah. Okay, yang ni under predictive maintenance, nanti kita akan belajar lah. Okay, predictive maintenance. Predictive maintenance ni kita perlukan equipment. Okay, biasanya dia melibatkan high cost lah, sebab kita kena set up equipment, sensor dan sebagainya, baru kita boleh buat predictive maintenance. Okay, ada lagi nak masuk? So untuk hari ni kita just go through lah. Okay, yang ni basic maintenance definition ni. Okay lah, you boleh define apa-apalah as long as satu aktiviti yang melibatkan dia bukan satu individu tapi satu organize. Kita perlukan team. Okay, kita tak boleh buat kerja seorang. Kita perlukan team untuk buat maintenance. Okay, termasuklah bukan sekadar technical team, okay, tetapi semua terlibat, engineer, okay, HR, human resource, okay, manager dan sebagainya, perlu ada dalam satu team tu untuk set up maintenance activity lah. Okay, maintenance is a set of organized activity that are carried out in order to keep the item in the best operation condition with minimum cost required. So kita buat maintenance ni, actually the best thing is to reduce cost. Yang tu yang paling suka lah.
Okay, syarikat yang paling suka pekerja dia yang boleh reducekan cost. Mana-mana kilang pun aim dia production high, maximum fully utilized, but operate at minimum cost. To aim syarikat. Dia pergilah mana-mana kerja pun, dia punya aim dia adalah productivity high with a minimum cost. Okay, so maintenance activity yang tadi, okay, activity repair or replacing activity. So activity maintenance ni sama ada kita kalau boleh baikilah. Okay, kalau dah breakdown maintenance tu dah tak boleh baiki, so kita kena replace the item lah. Okay, itu antara contoh maintenance activity. Okay, in term of history, okay, history ni panjang cerita dia buat. Okay, kalau zaman dulu maintenance ni dia tak wujud lah. Okay. Sebab apa? Sebab barang dulu dia tahan lama. Kalau you tengok barang-barang yang lama tu, sama ada barang elektronik yang dahulu, dia tahan lama. Kereta, even though kereta zaman dulu masih lagi boleh diguna sekarang. Contoh dulu, Nissan. Okay. Dia buat kereta yang tak akan rosak. Tapi at the end, dia boleh jadi backfire kepada company tersebut lah. Sebab apa? Sebab orang beli kereta tu sekali saja. Sebab kereta tak pernah rosak. Jadi at the end, dia perlu buat satu, contoh barang-barang elektronik sekarang kan, komputer ataupun handphone sendiri. At least third quarter setahun tu, dia akan keluar 3-4 model. Okay, 3-4 model setahun keluar. Contoh iPhone sendiri ada case yang mana company tu kena saman. Sebab apa? Sebab dia suruh user update software, update version. Okay, at the end telefon tu jadi slow. Kan banyak kalau pakai Android pun dia ada update version juga. Okay, dengan tujuan untuk eliminate bug. Okay, tapi at the end lama-lama telefon tu akan jadi slow. Ini menyebabkan orang, company tu menyebabkan user kena beli model yang baru lah. Model yang baru. Okay. So to relate that, maintenance activity wujud selepas era mana? Okay. After Perang Dunia Kedua lah. Perang Dunia Kedua. Dia orang buat kereta kebal pun dulu sebenarnya jarang rosak lah, kecuali kena bom lah. Rosak terus. Okay. Okay, sekarang ni ialah barang-barang elektronik cepat rosak. Sama juga dalam kes dekat kilang. Okay. Ada yang vendor. Vendor dia pandai. Dia buat programming PLC. Dia dah set timer. Okay, dalam programming PLC tu setiap contoh 30,000 cycle running program. So program tu akan jadi down. Jadi company terpaksa panggil balik dia punya technician, dia punya expertise dalam bidang tu untuk repair balik programming tersebut lah, untuk pastikan company dapat running. Jadi dia bukan satu kata strategi sebenarnya. Jadi you jadi contoh technician yang mahir PLC dan sebagainya, so tak boleh buat macam tu lah. Okay. So kalau yang pandai-pandai ni, maintenance dia boleh jadi satu bisnes. Sebab apa?
sebab kita perlukan orang untuk maintain equipment tersebut. Hanya orang yang expertise dalam bidang tertentu, contoh programming PLC, robotik dan sebagainya, dia orang pandai bermain dengan programming, so dia orang boleh manipulate, okay, aktiviti tersebut lah. Sebab setiap kali mari turun je expertise ke kilang tersebut, dia orang akan dibayar mahal lah. Okay, so that's why setengah company tu dia dah hire dia punya manpower sendiri, orang yang boleh troubleshoot lah. Okay, dan apabila dia troubleshoot, check balik programming yang dikeluarkan oleh vendor, okay, vendor ni pandai, dia dah manipulate programming setiap cycle 30,000 kali running, so machine tu akan down. Jadi at the end kita terminate lah vendor tersebut. Jadi tak jujur. Okay, so pengajarannya, you all nanti kerja kena jujur lah. Okay. Okay, apa ni? History. Ada banyak lagi ni. History lagi. Okay, objective maintenance. Apa dia objective maintenance? Kita tengok. Okay. Banyak. Okay, antara objektif maintenance ialah tu, pertama ialah untuk maximize production lah. Of course, kilang as long as dia ada 4 biji line production, so dia nak pastikan setiap production tu running without any breakdown lah. Okay. Yang kedua, okay, minimizing energy usage. So biasanya kilang tu dia pakai mesin, so manpower pun tak ramai, tapi tugas maintenance kita perlu, kilang masih lagi perlukan maintenance technical untuk buat maintenance activity. Even though tugas manusia sebelum ni mungkin pakai human resource untuk pasang-pasang setiap komponen tu dan digantikan oleh mesin, tapi kilang masih perlukan human resource lah, orang untuk buat aktiviti maintenance. Sebab apa? Robot tak boleh baiki robot, manusia yang boleh baiki robot lah. Okay. Jadi siapa yang terlibat dalam maintenance ataupun teknikal ni, dia tak perlu risau lah. Peluang pekerjaan tu still ada lah. Peluang pekerjaan tu still ada. Walaupun kebanyakan dekat industri dia dah automation dah. Okay. Guna robotik, okay, fully production line dan sebagainya, kurangkan human resource, tapi untuk technical team masih lagi diperlukan untuk buat aktiviti maintenance pada line tersebut lah. Ada lagi nak masuk? Okay, then seterusnya, okay, optimizing useful life of equipment. So as long as kita buat maintenance activity, so of course dia punya dia punya living life dia akan jadi lebih tahan lama lah. Okay, providing budget control. Okay, so kita boleh control budget kalau kita buat maintenance activity. Sebab apa? Sebab kita boleh predict bila masa kita nak tukar minyak, bila masa kita nak ganti belt, bila masa kita nak replace part of equipment tersebut. So kita boleh buat budgeting finances. Biasanya dalam company dia dah ada budgeting untuk berapa aktiviti, berapa budget untuk buat aktiviti maintenance pada kilang tersebut lah. Okay, setiap tahun. Okay, optimizing resources utilization, then reduce breakdown. Okay, pertama reduce breakdown, reduce downtime. So kalau tak ada breakdown, so of course dia punya downtime tu, time tak operasi tu akan berkurangan lah. Okay, improve equipment efficiency dan sebagainya lah. At the end yang paling penting, cost reduction. Okay, cost reduction.
Yang inilah cost reduction ni paling penting. Okay. Okay, type of maintenance. Okay, kita ada, kalau kita tengok ni, kita ada RTF, okay, kita ada preventive maintenance, corrective maintenance, IM, predictive maintenance, then yang RCM dan TPM ni memang dah level lain lah. Okay, reliability center maintenance, yang ni completely structure maintenance lah, dan juga total productive maintenance, TPM. Okay, so yang ni saya beritahu, kita ada reaktif. Yang pertama ialah reaktif. Reaktif ni rosak baru baiki. Rosak baru baiki. Reaktif. Ada dua, sama ada emergency ataupun breakdown. Okay, biasanya kalau dekat kilang tu, barang apa yang paling susah untuk rosak dan dia tak perlu buat maintenance pun. Maknanya cost maintenance tidak diperlukan untuk buat, ataupun aktiviti maintenance tak diperlukan untuk equipment tersebut. Okay, so dia just tunggu equipment tu rosak barulah tukar. Okay. Sebab apa? Kalau cost untuk baiki pun mungkin tinggi. Jadi selepas buat pertimbangan, kita tak perlu buat preventive ataupun proactive maintenance pada equipment tersebut. Jadi just biarkan komponen tersebut running sampailah mesin tersebut rosak, barulah replace. Okay. Dan kita ada plan maintenance, which is this one is proactive maintenance lah. Okay, bawah plan maintenance activity ni kita ada predictive, preventive. Okay, yang so untuk topik ni kita akan cover untuk subjek maintenance lah, kita akan cover predictive dan juga preventive. Yang lain-lain ni kita tak cover lah, improvement maintenance, corrective maintenance dan sebagainya ni. Ni level lain pula lah. Okay. So for your knowledge, so kita akan cover predictive, preventive, RCM dan juga TPM lah. Okay. Yang ni tak akan cover lah. Okay. Yang masuk syllabus awak yang ni lah. Okay. Plan maintenance dan juga reactive maintenance lah, ataupun dipanggil sebagai RTF, run to failure. Yang ni apa ni? Okay, job description. Okay. So you kena tahu juga nanti you dah nak kerja nanti, apa yang you kena buat. Yang ni banyaklah requirement kalau you tengok advertisement dekat job street dan sebagainya. Antara requirement yang diperlukan ataupun job scope untuk activity maintenance. Contoh, you kena buat planning, ataupun schedule maintenance. Biasanya kita akan untuk planning ni biasanya kita akan guna CMMS, Computerized Management Maintenance System lah. Sebab dalam sistem tu dah ada jumlah pekerja berapa, ada equipment, ada senarai aktiviti maintenance yang perlu dilakukan oleh sesebuah company lah. Then responding to breakdown, buat diagnosis, repair, supervising, obtaining specialist component, kena beli apa-apa, managing, budget, managing budget, compliance, ensuring compliance with health and safety legislation, creating maintenance procedure, managing stock dan sebagainya. Jadi kerja sebagai maintenance technical ni tidak limited you
you just repair, you kena ada semua managing, okay, kita nak supervise anak-anak buah macam mana, okay, lepas tu you kena tahu stok, okay, dekat gudang tu, dekat workshop barang apa kena ada, lepas tu you kena tahu budgeting, okay, nak beli apa dan sebagainya lah. Bukan sekadar reti baiki lah, you kena manage sekali lah, okay, manage. Okay, then yang ni engineer, okay, lebih kurang sama lah, okay, maintenance technical pun sama lah, okay, bukan. Okay. Okay, then ini skill, okay, skill lah. Okay, yang paling penting work under pressure. So kalau ada unpredicted, maknanya breakdown maintenance, kena pastikan boleh bekerja under pressure. Sebab apa? Sebab kalau kilang production line stop, of course production tak boleh jalan. So orang yang bertanggungjawab ialah maintenance part. Maintenance section akan ambil alih, buat maintenance activity sampailah mesin tu boleh beroperasi. Sebab apa, setiap kali production stop, kilang akan rugi. 1 jam supposedly dia boleh produce 10,000 item. Tapi kalau dah delay 1 jam, 10,000 production tak boleh keluar, so dia boleh rugi berapa? Contoh satu item tu harga dia 1,000. Jadi kalau 10,000 mungkin dah 1 juta. 1 jam rugi 1 juta. Jadi dia tak efektif lah. Jadi orang yang biasanya akan dimarah apabila terdapat kerugian pada syarikat ialah maintenance teams. Jadi siapa yang jadi maintenance manager ni memang akan jadi kambing hitam lah, akan dimaki dalam meeting dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kilang rugi. Kenapa you tak buat maintenance activity? Okay, you kena work under pressure, maknanya kena tahan maki, kena kerja mungkin tengah malam pun. Kalau kilang ada kerosakan, you kena datang baiki. Okay, you punya manager, supervisor push, make sure kena siap dalam masa 2 jam baiki. Sampai tak boleh buat apa-apa, terpaksalah tinggal makan, minum dan sebagainya. Kena pastikan mesin tu operate, barulah you boleh buat kerja lain lah. Okay, so sebenarnya agak stressful lah kalau kerja di kilang-kilang, okay, yang very big company, especially yang buat production. So antara sebab saya tak bekerja masuk industri ialah macam itulah. Okay, saya ada pengalaman dengan industri pun dalam maintenance jugalah. Okay, jadi setahun saja saya masuk industri, lepas tu keluar industri, masuk akademik lah. Okay, then good verbal and written communication skill, relevant technical knowledge. Okay, problem solving skill kena ada. Okay, bukan setakat boleh baiki barang saja, tapi ada critical thinking lah. Okay, setengah-setengah orang ni dia biasanya maintenance, dia ada manual untuk equipment tu. Okay, tapi setengah orang ni ada magic hand. Magic hand ni macam mana? Hanya orang tertentu ataupun orang yang berpengalaman lama lah. Biasanya kalau you dah masuk industri, okay, you kena jaga satu part production, satu kilang equipment. Okay, pada masa tersebut manual equipment tu ni tebal ni, lebih tebal daripada tafsir Quran tu. Itu kena belek satu-satu. Okay, kena study benda tu. Okay, kadang-kadang tu kita dah tengok manual tu, macam mana nak solve
dah tengok problem, okay, kalau problem macam ni, dia punya solution macam tu. Okay, tapi kita dah buat dah, ikut manual, tak jadi juga. Jadi orang yang special ni, biasanya mahaguru. Mahaguru dalam team tu dia ada senior lah, okay, senior. So you kena berdiscuss dengan dia, okay. Maknanya team working. Bila dia turun tu, mungkin dia just ketuk sikit je, terus jadi equipment tersebut. Terus dapat operasi. Itu panggil magic hand lah. Tapi skill untuk ketuk tu mahal lah. Mungkin upah ketuk tu dia kena tahu nak ketuk kat mana. Okay. Yang tu kena, maknanya you dah lama kerja, you dah familiar dengan benda tersebut. Jadi tak ada masalah lah. Okay. Lagi team working, okay, efficiency, okay, tak ada. Okay, so yang tu chapter 1. Ada soalan? Chapter 1 ni? Tak ada, sir. Tak ada? Belum ada. Okay, chapter 2. Chapter 2. Chapter 2 ni. Chapter 1, okay ni. Type of maintenance. Okay. Ini chapter 2 under maintenance strategy. Yang ni pun sebenarnya Tuan Haji Amran dah upload video dekat YouTube tu. Saya just summarize je lah. Okay, untuk chapter 2 ni. So kalau you tengok kat sini, production line pada zaman dahulu kat kilang Fort ni, kita ada ramai manpower lah. Okay, untuk buat aktiviti pemasangan dan sebagainya. Okay, then compare dengan sekarang, okay, semua dah pakai mesin. Semua seperti yang saya beritahu tadi lah, awal-awal tadi. Okay, walaupun robot ni telah ambil alih tugas manusia, tapi maintenance activity masih lagi dilakukan oleh human lah. Jadi peluang pekerjaan tu masih lagi ada lah. Okay, untuk technical team macam awak ni. Okay. What change? Okay, human to machine. Okay. Okay, yang ni boleh tengok lah. Okay, yang paling penting, type of maintenance. Maintenance activity ni. Okay. Yang ni lah kita nak belajar ni. Okay, bukan sekadar human to machine saja. Okay, tugas manusia digantikan oleh mesin. Safety, production dan sebagainya. Tapi yang paling penting ialah maintenance activity untuk setiap benda yang berubah tu. Jadi kita pakai banyak mesin. Jadi banyaklah aktiviti maintenance yang perlu dilakukan. Okey, yang ni kita dah tengok tadi. Plan maintenance dan juga unplanned maintenance. Okey, predictive, plan maintenance ataupun proactive maintenance. So yang ni lah terbagi kepada predictive, preventive, okay, improvement, corrective maintenance. Okay. Manakala unplanned maintenance ni lebih kepada emergency dan juga breakdown lah. Okay. Dalam bawah predictive kita ada statistical base dan juga condition base. Di bawah preventive maintenance ada routine maintenance, opportunity, shutdown preventive. Okay, then yang improvement maintenance ada service, engineering service, design out, shutdown improvement, dan bawah corrective maintenance ada defer and remedial lah. Jadi yang ni kita tak akan cover, okay, improvement maintenance dan juga corrective maintenance ni tak, yang ni out of syllabus lah. Okay, so kita akan cover predictive, preventive, yang ni lah, dua ni. Walaupun dua je tapi dia dah pecah banyak ni. Okey.
Ni macam tadi ya. Run to failure. Okay. Okay, apa itu run to failure? Okay, ni boleh baca. Okay. Okay, emergency maintenance dan juga breakdown maintenance lah. Dia pecah kepada dua. Satu emergency, satu lagi breakdown. Okay, emergency ni macam mana? Okay. So, it is carried out as fast as possible. Okay, ni emergency. Kalau breakdown, it is performed after the occurrence of an at once considered failure. Yang ni biasanya selepas masalah berlaku lah. Tak boleh buat apa. At the end, ni kena buat breakdown maintenance. Okay. Okay, dia punya disadvantage. Okay, of course, in term of cost, akan jadi expensive lah. Okay. Then, banyak lagi ni. Okay, activity very difficult to plan and schedule. Okay. This type of maintenance is useful in the following. Okay, dia punya advantage dia. The failure of components in a system is unpredictable. Okay, unpredictable. Okay, the cost of performing run to failure maintenance activity is lower than performing other activity of the other type of maintenance. So ada setengah equipment tu dia tak perlukan maintenance tu. Sebab apa? Mungkin cost untuk buat preventive maintenance tu lebih tinggi. Jadi lebih baik company tu just biarkan benda tu running, after breakdown tu baru baiki. Okay. Sebab ada setengah equipment pun kita tak perlu buat maintenance pun. Contoh induction machine, awak just biar je hujan ke panas ke, dia sentiasa running. Okay, induction machine tak ada masalah berbanding dengan DC machine. Kita pakai DC machine. Okay, DC machine dalam tu dia ada brush, carbon brush. Jadi selepas certain operate, selepas berapa lama, okay, lama-lama brush tu, carbon brush tu dia akan jadi nipis tu house lah. Okay, so kita kena buat maintenance, tukar brushes tu, carbon brushes tu dengan yang baru lah. Okay. Okay, and then nombor 3 ni, the equipment failure probability is too low. Okay, ini boleh baca. Okay, preventive maintenance. Baru masuk preventive maintenance. Apa itu preventive maintenance? Okay, preventive ni kita nak prevent benda itu daripada failure lah. Okay. Jadi dia punya objektif, dia punya advantage dia, apa dia? Applying preventive maintenance activity is to satisfy most of maintenance objective. Okay. So of course dengan buat preventive maintenance ni, so kita boleh achieve kita punya maintenance objective. Okay. To make sure yang tadilah ada beberapa objective of maintenance, nak pastikan sentiasa production is running, okay, fully utilized, okay, reduce cost at high capacity lah. Ini apa ni? Factor that affect the efficiency of type of maintenance. Okay, yang ni dalam membuat preventive maintenance ni, of course kita perlukan staff lah. Okay. Sebab apa? Mungkin preventive maintenance ni kita buat setiap 3 bulan contohnya. Okay, jadi setiap 3 bulan kita perlukan specific staff tu 3 orang, okay, baiki mesin A. 3 orang servisnya baiki mesin B. Jadi kita perlukan a lot number of staff untuk buat preventive maintenance. Okay, then right choice of production equipment and machinery, staff qualification and skill, of course kena ada
kena ada skill lah, macam you belajar kena ada qualification lah, dan juga skill ni kena belajar lah. Masuk lab dan sebagainya, wiring, buat aktiviti wiring. Skill wiring tu mana, tapi wiring belum ambil lagi kan. Support and commitment from management, proper planning, okay, dan sebagainya. Okay, mau tengok ni lah. Okay, ni adalah contoh-contoh aktiviti preventive maintenance lah. Okay, contohnya kalau mesin, so kita kena tukar, contoh minyak apa ni, engine, engine kereta. So setiap 10,000 km perbatuan, so kita kena tukar minyak hitam dan sebagainya lah. Okay, ini pun sama. Okay, contoh-contoh lah. Tengok ni dia buat apa ni. Ini ada winding, ni motor besar sebenarnya. Ini adalah induction motor, induction motor. So dalam motor tu ada winding. So kita tengok dia punya ni adalah core lah. Okay, core ni, tujuan core ni untuk increase electromagnetic field dalam mesin. So, okay, kita tengok ni dia pakai apa ni. Dan banyak lagi lah. Okay, ni contoh-contoh predictive maintenance activity yang mana kita perlukan equipment, specialized equipment lah untuk tengok, untuk buat analyze in term of temperature, okay, vibration, heat dan sebagainya lah. Okay. Corrective maintenance. Okay. Ini corrective maintenance, CM. Predictive maintenance. Okay. Okay. Jadi untuk basic knowledge lah. Okay. The way to perform corrective maintenance activity is by conducting 4 important steps. Okay, first, fault detection, fault isolation, fault elimination, verification of fault elimination. Ini contoh kat mana ya? Fault detection. Okay. Biasanya kalau dekat substation, okay, substation TMB, dia ada satu sensor untuk detect fault. Fault ni berlaku contoh di transmission line, contoh disebabkan oleh lightning, kilat, ataupun dahan yang jatuh di atas line, transmission line tu. Jadi fault detection, dia akan, signal tu akan hantar kepada control room, okay, dalam substation lah. Okay, biasanya untuk protection, case protection, sekiranya ada fault sensor ataupun CT, dekat transmission line ni guna CT, current transformer ataupun voltage transformer, untuk measure any changing berlaku. So signal tu dia akan hantar kepada circuit breaker. Jadi circuit breaker apabila trigger signal, circuit breaker akan open dan buat isolation lah. That's why akan ada fault isolation kat sini. Apabila breaker tu open, jadi akan ada isolation lah. Okay, then technical team akan buat fault elimination, check balik dekat transmission line. Okay, contoh kalau ada dahan, pokok dan sebagainya, dia akan clear fault lah. Kalau force fault, contoh fault yang berlaku disebabkan oleh lightning activity,
automatically relay dia akan trigger dan dalam masa beberapa second dia akan energize balik circuit breaker untuk on lah. Okay. And empat ni verification of fault elimination. Okay, the fault elimination step several action could be taken such as adjusting, alignment, calibration, reworking dan sebagainya lah. Okay, so semua aktiviti ni kena dibuat oleh teknikal yang combination of the human dan juga machine lah, in case of dalam case TMB tadi lah. Okay, yang tu corrective maintenance. Maknanya corrective maintenance ni mana tadi? Selepas fault tu berlaku baru kita buat corrective maintenance. Okay, preventive maintenance. Dah nak pukul 3 lah. Okay, untuk preventive maintenance sebenarnya ada banyak lagi chapter. Dia ada satu chapter yang khusus untuk preventive dan juga predictive maintenance. Okay, preventive maintenance ni tujuan dia untuk mengelakkan equipment tu rosak. Okay, so kita akan ada aktiviti, contohnya replacement activity, kita buat adjustment, kita buat major overhaul, inspection dan lubrication lah. Okay, contohnya dekat mana? Dekat transformer dan sebagainya. Dekat transformer biasanya kita akan changing yang guna oil untuk sistem penyejukan. Contoh berapa ribu hours operation, contoh 20,000 operation hours. Jadi transformer ni punya oil dalam transformer untuk eliminate heating tu kita akan tukar lah. Okay, biasanya oil tu kita ambil, kita buat analyze dalam makmal dan kita boleh detect apa problem transformer tersebut lah. Okay. Ni contoh-contoh tadi. Sama je. Kenapa jadi balik? Okay, predictive. Predictive maintenance. Okay, predictive maintenance ada dua. Satu condition based, satu adalah statistical based. Jadi untuk predictive maintenance ni biasanya kita perlukan special equipment, special device. Okay, contohnya thermographic camera, okay, ataupun kita perlukan infrared sensor. Thermographic camera ni kita boleh tengok contoh dalam dinding ni ada apa. Contoh ada pipe atau kabel dalam dinding. Jadi kita boleh tengok menggunakan thermographic camera, boleh check any leakage. Okay, so kalau ada leakage ataupun kita nak check di mana kedudukan kabel tersebut, so kita pakai thermographic image, so kita boleh check dia punya keadaan, condition dan sebagainya lah. In term of connection, leakage ke ataupun aging ke terlalu lama, so akan ada, dia akan keluar image ataupun color changing lah dekat kamera tu, so kita boleh buat maintenance activity dekat kawasan tersebut. Okay. Condition based predictive maintenance depend on continuous or periodic condition monitoring equipment to detect the sign of failure. Okay. So condition based ni depend on periodic condition. Manakala statistical based predictive maintenance depend on statistical data from meticulous recording of the stoppage. Apa ni? Okay, maknanya biasanya dalam equipment tu dia dah, kita beli suatu equipment dalam manual dah, dia dah bagi tahu dah. Okay,
dia punya data, equipment ni berapa lama boleh operate, part ni berapa lama nanti kena tukar. Contoh certain part tu dia boleh long lasting 1 year saja. Jadi kita dah tahu dah lebih daripada 1 tahun ataupun nak capai 1 tahun tu you dah kena start tukar dah part tersebut. Okay, itu kita panggil statistical. Okay, statistical. Predictive maintenance. Okay, predictive maintenance means using technologies. Using technologies that tell us what we feel in the future, not what is failing right now. Kita boleh expect, okay, kita boleh jangka in the future. Lagi lama kita biar benda ni, kalau tak buat maintenance, dalam masa 6 bulan mesin ni akan rosak. Itu kita panggil predictive maintenance. Prediction come from monitoring the condition of equipment as it is operating. Predict. Okay, kita predict. So nak predict tu bukan macam Tok Bomo lah. Okay, dia boleh predict. So kena ada ilmu juga. Ilmu dia kena pakai teknologi. Okay, ni contoh-contoh. Contoh-contoh. Ya. Okay, so kita ada transducer. Transducer ni sensor lah. Sensor pick up vibration signal from bearing. Dalam motor tu dia ada bearing lah. Jadi untuk coupling antara dua device, so biasanya kita kena pakai bearing supaya coupling tu stabil lah. Jadi sebab dia lama-lama mesin tu berpusing, ni lama-lama tu dia punya bearing tu, walaupun dia ada minyak kat bearing tu, lama-lama dia akan jadi sama ada kering atau haus dan sebagainya. Jadi menggunakan thermographic ataupun transducer sensor ni, kita analyze dia punya vibration dekat coupling ni, antara coupling dua device ni. Jadi signal tu dia akan trigger dan kita analyze waveform ni tersebut. Contoh kalau dia macam ni, macam noise banyak ni, okay, kita beritahu makin tinggi noise ni maknanya ada vibration. Vibration berlaku dekat coupling tersebut. Jadi mungkin lama-lama dalam tempoh, kalau kita tak buat maintenance, okay, dalam tempoh 6 bulan lagi, benda ni akan menyebabkan heating kepada mesin. Contoh ni lah mesin A, akan menyebabkan heating sebab dia ada vibration. Jadi so based on predictive maintenance, so kita analyze signal tersebut, then kita assign technical team supaya buat maintenance activity tersebut lah. Predictive maintenance ni kita buat by technology using kamera, using signal tersebut, then kita dapat analyze based on the signal ni, kita analyze. Pas analyze, kita predict, okay, 6 bulan je mesin ni boleh beroperasi. Then kalau tak buat maintenance, mesin ni akan rosak. Jadi itu adalah satu kelebihan prediction maintenance lah. Jadi kita boleh buat maintenance ataupun preventive maintenance ni serta-merta. Preventive maintenance ni activity replacing ataupun repair lah. Okay, dalam kes ni mungkin kita boleh repair bearing yang crack, tukar bearing yang crack ataupun tambah minyak dan sebagainya lah untuk reduce the vibration. Okay, then ni contoh thermographic kamera. Ada heating dalam ni. Kita tengok dia punya enclosure, dekat end enclosure ni, merah color dia. Setiap color ni dia memberi dia mewakili terma yang berbeza, suhu yang berbeza. Okay, ada color merah, color kuning, orange, pink dan sebagainya. Yang biru ni sejuk. So kalau tengok kat sini, mungkin ada problem kat sini lah, in term of dia punya fan
So dalam mesin ni, dalam induction motor, dia ada fan dalam ni, ada kipas lah, bilah kipas. Mungkin kipas bilah tu ada crack dan sebagainya, so menyebabkan dia tak boleh berfungsi dengan lancar lah. Okay, yang ni kita buat analyze minyak ni. Analyze minyak. Okay, yang ni apa ni? Mungkin check vibration. Condition monitoring technology. Okay, activity prediction maintenance ni kita boleh buat by observation dan sebagainya lah. Okay, by observation je. Okay. Oh, ni lah contoh-contoh contoh-contoh je. Kebanyakan sekarang pun kilang-kilang dia dah automation sepenuhnya lah. So dekat mesin dia dah ada sensor vibration, sensor temperature sensor dan sebagainya yang mana kita boleh analyze. Okay, ataupun kita boleh see through the SCADA system. Menggunakan Internet of Things IoT. Contoh kilang dekat mana? KL. And then you punya sistem, you boleh monitor kilang you dekat KL dengan menggunakan handphone, internet web base dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab ada Internet of Things lah, IoT teknologi. So kita boleh centralize using SCADA, supervisory control and data acquisition SCADA. So just klik dekat komputer je, so kita boleh monitor lah dia punya equipment. Okay, sama ada equipment tersebut healthy ataupun not healthy lah. Okay, inilah sistem Internet of Things. Nanti kita akan tengok CMMS, Computerized Management Maintenance System. Okay, dan equipment. Ini contoh-contoh sensor lah. Okay. Yang ni chapter 21, chapter 22. Hello, ada lagi tak? Senyap je. Ada lagi. Ada lagi ya? Ada lagi sir. Ramai tidur, rasa saya cakap seorang je ni. Ada, saya tak ada. Ada lah? Menghayati. Petang-petang ni biasalah. Kelas banyak chapter ni banyak teori lah. Okay. Tak ada calculation sebagainya. Calculation ada sikit je. Nanti kita akan tengok lah. Okay, saya tangguh kelas sini lah. Boleh? Nak sambung lagi? Boleh sir. Boleh Boleh sir, boleh. Nanti you boleh tengok video dekat Kalam tu. Ada video. Wah. Okay, sekarang ni dah chapter berapa ya? Yang ni lecture note sampai chapter 3. Okay, so untuk petang ni you boleh tengok dulu chapter 2 preventive dan juga predictive maintenance lah. Okay, preventive dan predictive maintenance. Nanti kita akan tengok TPM, Total Productive Maintenance, dan juga RCM, Reliability Center Maintenance, mungkin next week lah. Okay, so dalam video yang coordinator, video ni dah sampai maintenance strategy, type of maintenance, CMMS, Computerized Maintenance Management System.
Maintenance part. Ni dah ada video ni. Predictive maintenance dan juga maintenance strategy, predictive maintenance, preventive, tak ada preventive. Okay, tak apa. Nanti you tengok dulu dua video ni. Maintenance strategy dan juga predictive maintenance. Okay. So, saya tangguh dulu kelas di sini. Kalau ada apa-apa boleh WhatsApp dalam grup lah. Okay. Ada soalan tak? Okay, ada Prof. Ada? Setakat ni tak ada, sir. Okay, faham semua Boleh. Okay. Boleh. Boleh, okay. Bagus, cemerlang awak semua ni. Amin. Amin. Okay. Alhamdulillah. Sampai ni boleh sambung tidur lah. Walaupun tidur. Ada kelas lagi petang ni? Ada. Ada lagi? Tak ada je. Tak ada lah? Okay, kalau tak ada, so Sir, kehadiran macam mana, sir? Kehadiran? Kehadiran lah. Kehadiran. Sekejap kehadiran ni. Sekejap, saya dah. Ada tak nama awak kat sini? Kalau ada nama, okey lah. Saya ambil kehadiran dekat Google Meet ni. Ada nama? Kalau ada, okey lah.